Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan hasil kerja kami bagi subjek Zoology and Wildlife Management FM 20203 di bawah tajuk Camera Trap Assessment. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 9 orang, yaitu 2 lelaki dan 7 orang perempuan. Selamat sejahtera kepada Dr. Andy dan kepada semua. Saya Emily Lina Joking dan nombor metrik saya ialah BF24110030. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan serta objektif bagi amali kami, iaitu kamera trap. Kamera trap merupakan satu kaedah pemantauan hidupan liar secara tidak invasif, yaitu kaedah yang tidak memerlukan haiwan itu ditangkap atau dikendalikan secara langsung. Dan kamera ini dilengkapi dengan sensor pergerakan atau sensor haba yang akan diaktifkan secara otomatik apabila terdapat haiwan melalui kawasan yang dipasang. Dengan cara ini, gambar atau video hidupan liar dapat direkam dalam habitat semula jadi mereka tanpa mengganggu tingkah laku haiwan tersebut. Penggunaan kamera trap mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu antaranya ialah untuk memantau kehadiran hidupan liar, mengkaji tingkah laku, corak dan juga aktiviti haiwan, mengenal pasti taburan spesies serta menyokong kajian ekologi dan usaha pemeliharaan hidupan liar. Selain itu, kamera trap juga sangat sesuai untuk digunakan untuk merekodkan spesies yang pemalu ataupun aktif pada waktu malam atau sukar ditemui melalui pemerhatian secara langsung. Beralih kepada objektif amali pula untuk slide sebelah. Seterusnya kita beralih kepada objektif amali. Objektif ini terbahagi kepada dua bahagian, yaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Untuk objektif umum, kajian ini adalah untuk memahami dan mengaplikasikan teknik penggunaan kamera trap sebagai kaedah pemantauan hidupan liar secara tidak invasif. Manakala bagi objektif khusus pula, amali ini adalah untuk menerangkan konsep persampelan hidupan liar secara tidak invasif, mempelajari prosedur serta teknik pemasangan kamera trap yang betul, dan seterusnya menyediakan pelajar untuk menjalankan kajian lapangan menggunakan kamera trap dengan kaedah yang sesuai. Kesimpulannya, kamera trap merupakan satu kaedah yang berkesan dalam pemantauan hidupan liar karena ianya boleh membolehkan data dikumpul secara sistematik tanpa mengganggu habitat atau tingkah laku semula jadi haiwan tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya Anjali Lohong dan saya akan membentangkan tentang latar belakang camera trap. Camera trap atau Melayu dia kamera perangkap, yaitu peranti otomatis yang digunakan untuk merekam image atau video hidupan liar tanpa memerlukan penyelidik di kawasan tersebut. Kamera ini dilengkapi dengan sensor gerakan dan sensor inframerah yang berfungsi untuk detect atau memesan kehadiran hidupan liar di kawasan tersebut. Data yang diperoleh daripada kamera trap ini akan dikenal pasti kehadiran spesies, corak aktiviti, size populasi, penggunaan habitat, serta interaksi hidupan liar. Seterusnya, kamera trap ini berkesan untuk pemantauan biodiversity, pemeliharaan spesies, dan penyelidikan hidupan liar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Elena Febianus akan membentangkan tentang kaidah dan tetapan pemasangan kamera trap. Baik kaidah pemasangan, kami terlebih dahulu mengenal pasti kosen yang terdapatnya bukti aktiviti hidupan liar. Lokasi kami dipilih berdasarkan tanda-tanda hidupan liar
seperti buah yang mempunyai kawasan gigitan di kawasan tersebut. Selain itu, lokasi yang telah kami pilih adalah jauh dari laluan manusia dan tersembunyi, bagi mengurangkan terjadinya gangguan. Kawasan di hadapan dan sekitar kamera juga dibersihkan bagi memastikan pandangan kamera jelas serta menghilangkan terjadinya false trigger. Bagi tetapan pemasangan kamera trap pula, kamera trap dipasang pada pokok menggunakan tali kamera trap dan diketatkan lagi dengan tali rafia. Kamera pula diletakkan pada ketinggian yang sesuai dan diletakkan di kawasan yang disyaki menjadi laluan atau tempat aktiviti haiwan, yaitu pokok kayu besar. Papan amaran turut dipasang pada jarak 30 hingga 50 meter di beberapa lokasi yang berdekatan dengan kamera trap. Seterusnya, kamera trap ditetapkan mengikut setting yang telah ditentukan dan kami turut melakukan ujian bagi memastikan sensor serta rekaman berfungsi dengan baik. Kamera trap pula dipasang pada 20 Mei 2026 dan dikutip semula pada 25 Mei 2026. Tempo kajian adalah sebanyak 5 hari. Salam sejahtera, nama saya Eli Midepai, memegang nomor matriks 241102333 dan saya akan membentang tentang lokasi kajian kami. Kami memilih lokasi di belakang kafe KKT Bar, di mana kami memasang kamera trap ini selama 5 hari dari tarikh pemasangan, yaitu daripada 20 Mei 2028 hingga 24 Mei 2026. Dan peralatan yang kami semasa pasang kamera trap ini adalah pertama kamera trap, kayu, dan mengapa kami memilih kawasan ini? Karena kami dapati bahwa terdapat hasil hadiran haiwan, yaitu seperti yang gambar ditujukan ada buah dan juga kawasan itu jauh daripada orang ramai. Sekian. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data pertama adalah kamera akan dipasang di lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan pada tanda kehadiran hidupan liar, dan kamera akan dipasang pada pokok pada ketinggian 30 hingga 50 cm daripada permukaan tanah. Sudut kamera akan dilaraskan menghadap laluan haiwan tanpa halangan. Tarik, masa dan tetapan kamera disemak sebelum diaktifkan. Seterusnya, kamera akan dibiarkan beroperasi secara berterusan selama 5 hari sepanjang kajian, dan setelah 5 hari selesai, semua image dan video akan dimuat turun untuk tujuan analisis. Bagi aktiviti yang dilaksanakan semasa kajian, secara ringkasnya ada beberapa aktiviti yang dilaksanakan dalam kajian ini, seperti memasang kamera trap di tempat yang sesuai dan membiarkan kamera trap selama 5 hari untuk tujuan pengambilan data, dan setelah pengambilan data selesai, kita akan mengambil gambar dan video daripada memori card kamera trap untuk tujuan analisis data. Sekarang kita beralih kepada bahagian hasil rekaman mengikut hari dan spesies yang telah direkodkan. So, pada 20 hari bulan 5 2026 merupakan hari pertama kami memasang kamera trap dan berakhir pada 25 hari bulan 5 2026. So, kalau kita lihat gambar yang nomor 1, itu merupakan pada 20 hari bulan 20 hari bulan 5 2026 dan tiada sebarang haiwan yang direkodkan. Begitu juga dengan pada tanggal 21, 22 dan 23. Tiada sebarang haiwan yang direkodkan. Tetapi pada 24 hari bulan 5 2026 seekor monyet telah direkodkan oleh kamera trap. Monyet itu dikenali sebagai Macaca fascicularis. Oke, nama saya Elisa Celiangsu, memegang number metrik BF 24160318, akan membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi keberkesanan kamera trap. Yang pertama yaitu lokasi pemasangan. Lokasi pemasangan dipasang di laluan haiwan, kawasan sumber air atau tempat mencari makanan.
lokasi yang kurang sesuai mengurangkan kebarangkalian pemesanan. Dan kedua, tempo pemasangan. Tempo pemantauan yang lebih lama meningkatkan peluang merekod lebih banyak spesies. Yang ketiga, kedudukan dan ketinggian kamera. Sudut dan ketinggian yang sesuai membantu mendapatkan image yang jelas serta mengelakkan haiwan daripada terlepas daripada sensor. Dan keempat, keadaan persekitaran, hujan lebat, kabus, cahaya rendah, dan tumbuhan yang terlalu padat boleh mengganggu prestasi kamera. Kelima yaitu tingkah laku haiwan. Haiwan yang aktif, berkumpulan atau sering menggunakan laluan tertentu lebih mudah dikesan berbanding haiwan yang pemalu atau jarang muncul. Dan keenam, bilangan kamera trap. Lebih banyak kamera dipasang, lebih luas kawasan pemantauan, dan lebih tinggi peluang merekod kepelbagaian spesies. Dan yang terakhir, tetapan kamera, sensitif sensor, mood rakaman, dan kualiti image atau video mempengaruhi kadar pengesanan haiwan. Bagi hasil pemerhatian dan analisis data, setelah 5 hari kami mendapati bahwa hanya seekor monyet yang berjaya ditangkap di dalam kamera trap kami. Spesies monyet ini dikenali sebagai Macaca fascicularis ataupun nama komen dia dikenali sebagai monyet lah. Monyet ini selalu kita nampak di sekitar kawasan UMS. Bagi data analisis pula, data analisis yang diperolehi untuk relative abundance, nilai peratus yang diperolehi adalah 100%, manakala bagi species diversity index, nilai yang diperolehi adalah 0.00 kerana hanya satu spesies yang berjaya ditangkap dalam kamera trap menjadikan tiada diversity dalam spesies. Salam sejahtera, saya Jolin Jolaningo. Saya akan membentangkan bahagian cabaran dan limitasi kajian. Dalam kajian menggunakan kamera trap, terdapat beberapa limitasi. Pertama, kami hanya menggunakan satu kamera, jadi haiwan yang kecil yang bergerak pantas atau berada di luar kawasan rakaman mungkin tidak dapat dikesan. Kedua, kamera dipasang di kawasan yang terdapat kesan buah yang digigit yang menyebabkan peluang merakam haiwan pemakan daging menjadi lebih rendah. Akhir sekali, gangguan manusia seperti bunyi bising, bau sampah, dan bau makanan boleh mengubah tingkah laku haiwan serta mengurangkan kehadiran haiwan di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan kamera trap dalam kajian kehidupan liar. Pertama, sekali kelebihan penggunaan trap. Kelebihan yang pertama adalah tidak mengganggu kehidupan liar. Kamera trap ini membolehkan pemerhatian dilakukan tanpa kehadiran manusia, sekaligus mengurangkan gangguan terhadap tingkah laku semula jadi haiwan. Kelebihan yang kedua adalah kamera trap ini mampu beroperasi sepanjang masa selama 24 jam sehari, termasuk pada waktu malam dengan bantuan sensor inframerah. Oleh itu, aktiviti haiwan yang aktif pada waktu malam juga dapat direkodkan. Kelebihan yang ketiga ialah mengumpul data yang tepat. Gambar dan video dirakam boleh digunakan untuk mengenal pasti spesies, menganggarkan bilangan haiwan yang terdapat di kawasan tersebut, serta mengkaji corak aktiviti manusia. Selain itu, penggunaan trap juga mampu menjimatkan masa dengan tenaga penyelidik kerana mereka tidak perlu berada di kawasan lapangan secara berterusan untuk membuat pemerhatian. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekurangan kamera trap ini. Kekurangan pertama adalah kamera trap ini bergantung kepada bateri dan kad memori. So, apabila bateri habis atau kad memori penuh, data penting mungkin hilang dan tidak dapat direkodkan. Kekurangan yang kedua adalah risiko kerosakan dan kecurian. Kamera trap tidak boleh
terkena cuaca ekstrim, serangan haiwan, atau dicuri oleh pihak yang bertanggung jawab. Seterusnya, camera trap mempunyai liputan kawasan yang terhad. Camera trap ini hanya mampu merakam dalam sudut dan jarak tertentu, menyebabkan sesetengah haiwan mungkin tidak dapat dikesan. Akhir sekali, penggunaan camera trap ini memerlukan massa dan analisis data. Ribuan gambar dan video yang diperoleh perlu diteliti dan analisis, yang mengambil masa yang agak panjang untuk melihat semua data yang diperoleh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan penggunaan kamera trap dalam pemantauan hidupan liar. Pertama sekali, kamera trap ini dapat membantu memantau hidupan liar. Kamera trap ini membolehkan penyelidik mengenal pasti spesies haiwan yang terdapat di suatu kawasan serta memantau perubahan populasi mereka dari semasa ke semasa. Maklumat ini penting untuk memahami keadaan sebenar hidupan liar di kawasan kajian. Kedua, kamera trap digunakan untuk mengkaji tingkah laku haiwan. Alat ini membolehkan pemerhatian dilakukan terhadap aktiviti haiwan, tabiat pemakanan, corak pergerakan, dan interaksi haiwan tanpa diganggu oleh manusia. Oleh itu, data yang diperoleh lebih semula jadi dan tepat. Ketiga, kamera trap menyokong usaha pemeliharaan. Data yang dikumpul dapat membantu pihak berkuasa dan penyelidik merancang strategi pemeliharaan yang lebih berkesan serta melindungi spesies yang terancam daripada kepupusan. Kepentingan keempat adalah kamera trap dapat mengesal ancaman terhadap ekosistem. Kamera trap ini mampu merekod aktiviti pemburuan haram, pencerobohan manusia, serta kehadiran spesies invasif yang boleh mengganggu keseimbangan ekosistem. Data yang penting untuk tindakan penguatkuasaan dan pengurusan kawasan perlindungan. Kepentingan yang kelima adalah penggunaan kamera trap dapat mengurangkan risiko kepada penyelidik. Penyelidik tidak perlu berada di kawasan berbahaya atau sukar diakses secara berterusan kerana kamera trap boleh menjalankan pemantauan secara automatik. Ini membolehkan keselamatan penyelidik dapat dijamin. Kesimpulannya, kamera trap ini merupakan alat yang sangat penting dalam pemantauan hidupan liar kerana membantu mengumpul data yang tepat, menyokong usaha pemeliharaan, mengesal ancaman terhadap ekosistem suatu hutan, serta mengurangkan risiko kepada penyelidik. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan di masa hadapan untuk menambah baik kajian menggunakan kamera trap untuk praktikal. Yang pertama adalah menambah bilangan kamera trap untuk meningkatkan liputan kawasan persempelan. Selain itu, memanjangkan tempoh persempelan bagi meningkatkan keberangkalian merekodkan lebih banyak spesies dan juga memilih lokasi pemasangan berdasarkan tanda kehadiran hidupan liar seperti denai, jejak kaki ataupun najis. Sebagai kesimpulan, kamera trap merupakan kaedah yang berkesan dan tidak mengganggu hidupan liar untuk memantau mamalia serta haiwan lain, dan kaedah ini membolehkan pengumpulan data secara berterusan selama 24 jam dengan campur tangan manusia yang minimum. Seterusnya, data yang diperoleh juga dapat digunakan untuk mengenal pasti spesies, mengukur kepelbagaian biodiversity, dan memahami corak aktiviti hidupan liar. Maklumat daripada kajian ini dapat digunakan untuk menyokong usaha pemantauan, pengurusan habitat, dan juga pemeliharaan hidupan liar di masa hadapan. Sekian saja pembincangan dari kumpulan kami. Terima kasih.